Baiklah, video kali ini saya akan kongsikan satu kisah seram semasa saya tinggal di asrama di sebuah sekolah menengah. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alip Bosku. Baiklah, channel ini banyak berkongsi video-video yang menarik, jadi jangan lupa subscribe, tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Baiklah, video kali ini agak berbeza sedikit kerana hari ini saya akan berkongsikan satu kisah seram semasa saya tinggal di asrama sekolah menengah. Kisah ini sentiasa menghantui saya dan saya sentiasa ingat kerana kisah seram ini saya alaminya sendiri. Okey. Dan kisah ini ketika saya tingkatan 1. Okey, dan semasa itu saya tinggal di asrama berjauhan daripada keluarga. Dan ia berlaku di sebuah sekolah di daerah Tawau. Di manakah sekolah tersebut? Carilah sendiri. Saya tidak mau cerita sebab nanti kalau saya cerita orang takut pergi sekolah tu. Tapi ini hanya perkongsian ceritalah, ya. Sama ada cerita ni benar atau tidak, itu terpulang kepada anda untuk percaya ataupun tidak. Tapi perkara ini ia berlaku dengan diri saya sendiri. Dan cerita ini sentiasa saya ingat sampai ke hari ini. Okey. Jadi kisahnya bermula pada waktu cuti. Okey, cuti sekolah. Okey, biasanya kalau cuti sekolah ramai yang akan balik kampung. Okey, balik kampung masing-masing tempat ibu bapa. Tapi kebetulan saya hari itu saya tidak berniat untuk balik kampung sebab kampung saya agak jauh. Okey, agak jauh, lebih kurang 30 km, dan kebetulan bapa ayah saya masa tu sibuk. Okey, jadi saya ambil keputusan untuk tinggal di asrama sajalah bersama kawan-kawan yang lain. Kebetulan ada beberapa orang kawan-kawan juga tidak pulang pada masa tersebut. Okey, jadi dipendekkan cerita. Okey. Bermula pada malam. Okey, malam tu adalah malam free night. Okey, biasanya kalau mana-mana sekolah berasrama kalau cuti, malam tersebut adalah free night. Okey, jadi selepas supper, minum malam, okey, saya dan rakan-rakan saya duduk bersembanglah sambil minum, sambil makan biskut. Okey. Jadi oleh kerana penghuni pada malam tersebut tidak ramai, jadi kami sahajalah. Jadi tiba-tibalah penyakit pada malam tersebut, kami berkongsi cerita hantu. Masing-masinglah bercerita. Kawan saya cerita hantu yang dia tahu, kawan saya bercerita tentang hantu. Jadi malam tersebut kami berceritalah tentang cerita hantu. Jadi dijadikan cerita semasa kami asyik-asyik bercerita, tiba-tiba pada malam tersebut elektrik mati. Allah. Sudahlah, malam tu kami bercerita hantu, elektriklah pula mati. Jadi akibat elektrik mati, kami pun seramlah. Jadi semua kawan-kawan saya pada hari itu mengambil keputusan untuk tidur di bilik saya. Di bilik saya. Okey, bilik nombor 16, saya masih ingat lagi. Jadi semua mengambil keputusan untuk tidur di bilik saya pada malam tersebut. Kebetulan malam tersebut saya pun tidak ada kawan di bilik. Okey. Satu bilik lebih kurang ada 8 orang. Jadi tidak ada. Jadi kawan-kawan bilik yang lain tidur di bilik saya. Jadi kami tidur beramai-ramai lah dalam satu bilik. Okey, oleh kerana malam tu kami mulakan cerita hantu, jadi semua seram lah. Jadi semua ambil keputusan untuk tidur di bilik saya. Kebetulan malam tersebut elektrik sangat lambat hidup. Jadi hanya gunakan lilin sajalah agar nampak. Jadi semua masing-masing angkat tilam dari bilik, masuk ke bilik saya, letak di lantai. Dan saya masa tu tidur hingga di tilam saya ada hingga 3 orang. Okey, oleh kerana takut tu tinggal 3 orang. Masih tingkatan 1 masa tu, masih kecil lagi. Okey, jadi 3 orang dalam satu katil. Dan katil bawah
kawan saya, dan katil atas kosong. Katil atas bawa tilam turun, tidur di bawah. Jadi semua berkongsi, berkongsi tilam pada malam tersebut. Jadi kami tidur 3 orang, 1 tilam. 3 orang beginilah, 3 orang. Kepala semua di sini, kawan tidur di lantai, letak tilam bawah, tidur 3 kepala. Jadi sebelum tidur itu pun kami masih berkongsi cerita-cerita seram, cerita-cerita hantu. Jadi akhirnya malam semakin lanjut dan elektrik masih belum hidup lagi. Jadi akhirnya kami menamatkan cerita dan masing-masing tidur. Dan biasalah elektrik mati, sangat gelap dan panas. Jadi saya pun tertidur dan kawan-kawan saya pun tertidur. Tiba-tiba, saya terjaga oleh karena cuaca masa itu panas, sudahlah panas, tidur rapat-rapat lagi, satu katil, 3 orang, panas lah. Jadi saya terbangun, saya terbuka mata, elektrik sudah hidup. Jadi alhamdulillah elektrik, jadi lampu pun sudah, lampu dari luar bilik lah, sudah hidup. Jadi kita nampak samar-samar lah kawasan bilik tersebut. Jadi saya bangun, saya perhatilah, masih dalam keadaan baring lah. Saya perhati sebelah kanan saya masih ada 2 kepala kawan saya. Saya paling hujung lah, 2 kepala kawan saya. Saya tengok di bawah lagi, katil bawah saya pun sama juga. Kawan saya sedang baring tidur kepala. Jadi saya tahulah kawan-kawan saya. Tiba-tiba apabila saya tengok di hujung kaki saya ada satu sosok badan tengah duduk di ujung kaki lah, di ujung kaki saya. Saya baring, di ujung kaki saya ada satu sosok badan tengah duduk. Saya pelik lah, siapakah kawan saya yang masih duduk dan belum tidur? Jadi masa itu saya berpura-pura tidur lah, tapi saya buka mata kecil saya nampak ada satu sosok tubuh badan masih duduk dan bersandar di dinding, belum tidur. Jadi saya tidak nampak siapakah orang tersebut, tapi saya nampak ada orang tengah duduk. Saya pun heran, siapakah kawan saya belum tidur. Saya tengok kira-kira kawan saya yang tidur semua saya kenal, tapi yang duduk ni saya tidak kenal. Jadi saya pelik lah, kenapa dia duduk masih belum tidur. Jadi saya ambil keputusan, saya berpura-pura menggunakan kaki saya yang saya tengah baring. Saya cuba orang cakap, sentuh sedikit lah kepala dia, guna kaki agar dia mungkin dia sedarkah, dia tegurkah, "Oi, jangan tendangkah," kan. Jadi saya tendang sedikit lah kepala dia. Bila saya tendang, saya terasa rambut dia. Dan saya sentuh guna ibu jari kaki saya. Saya cuba cepit rambut dia dan tarik. Dan mengejutkan, apabila saya tarik kaki saya, rambut orang tersebut sangat panjang. Allah. Saya berpikir, ya Allah, siapa pula dia seramah lelaki ni rambut panjang. Allah, disitulah mulanya jantung saya pada masa itu dub-dab mula berdebar-debar. Lepas tu saya lepaskan jari kaki saya yang saya jepit rambut tu, dan bila saya sedar itu rambut panjang, saya lepas dan tarik kaki saya. Saya buatlah kaki saya begini, kerana saya rasa sudah seram. Saya rasa pikir, siapakah yang di ujung ni? Kemudian saya memberanikan diri untuk lihat sekali lagi, siapakah yang tengah duduk di bawah kaki. Jadi saya pun buka mata saya sedikit, saya tengok ada satu sosok badan dengan rambut yang panjang.
panjang, dia tengah duduk diam. Okey, dengan rambutnya panjang, tapi muka dia tidak nampak. Saya tidak nampak muka dia, tapi yang saya nampak dia masa tu berpakaian putih dan rambut panjang. Okey, dan duduk bersandar di dinding. Tapi masa tu kaki saya sudah tarik. Oh, saya pun, ya Allah, macam manalah, apa saya perlu buat ni? Janganlah dia tegur saya, janganlah dia pegang kaki saya. Itu yang saya paling takut pada malam tersebut. Okey, jadi saya mengambil keputusan, saya cuba cubit kawan saya di sebelah. Saya cubit saya cubit kawan saya di sebelah supaya dia bangun. Ya, saya cubit kawan saya, dia hanya, Allah, dia tak nak bangun dah pula. Okey, lepas tu saya cuba pandang sekali lagi. Okey, saya pandang sekali lagi. Sosok badan tu masih ada di situ. Ya Allah, kenapa dia tidak berpindah? Okey, jadi oleh kerana ketakutan, okey, saya pun baca doa, doa yang saya ingatlah. Okey, saya baca 3 kul. Saya baca ayat kursi, tapi masa tu tunggang langgang ya, tunggang langgang. Okey, biasanya kalau kita menghadapi situasi seram, apabila kita baca doa, confirm tunggang langgang. Okey. Jadi saya hanya mendiamkan diri dan hanya memerhatikan, sentiasa memerhatikan agar sosok tubuh badan yang berambut panjang tersebut hilang dari pandangan. Tapi benda tu masih ada. Ya Allah, kenapa dia tidak lari? Jadi satu malam tersebut saya tidak dapat tidur. Okey, saya berdebar-debar, jantung berdebar. Okey, jadi apa yang berlaku selepas tu? Oleh kerana saya tidak selesa, saya hanya pura-pura tidur. Okey, pura-pura tidur, dan sambil berpura-pura buka mata kecil lah sikit agar saya tengok masih ada ke tidak. Saya tengok masih ada ke tidak. Oh, masih ada. Jadi jantung ni sentiasa berdebar. Kalau boleh kan, itulah juga masa tu saya mau terkencing, tapi saya terpaksa tahan lah. Okey, saya tahan. Saya cuba bangunkan kawan di sebelah pun dia tidak bangun. Allah. Jadi saya tidak tertidur lah malam tu sambil berdebar, macam-macam bermain di fikiran. Okey, doa yang dibaca pun tunggang langgang. Okey, bulu roma semua sudah kembang. Okey, berpeluh. Okey, peluh ketakutan. Dan tiba-tiba tok 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 tok, pintu diketuk. Rupa-rupanya sini saya bangun. Bangun, sembahyang subuh, bangun. Bangun, subuh. Saya pun terus duduk dan perhatikan siapa yang duduk tu. Dan bila saya tengok, sosok badan tersebut hilang. Hilang guys, hilang. Alhamdulillah, syukur. Jadi apabila saya tengok sudah hilang, saya bangun, terus lari pergi tandas, pergi kencing. Wah, takut tu, sanggup tahan kencing. Aduh guys. Jadi guys, itulah dia satu-satunya kisah seram yang saya pernah alami ketika saya tinggal di asrama sekolah menengah. Ada banyak lagi kisah seram semasa saya tinggal di asrama. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi di video akan datang. Jadi saya harap semua penonton terhibur dengan kisah seram saya. Okey, mudah-mudahan video ini menjadi tidak menjadi satu inggawan yang seram untuk anda. InsyaAllah kalau ada kekuatan saya akan kongsikan lagi pelbagai kisah seram yang pernah saya alami. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton sampai ke hujung cerita. Jadi teruskan sokongan anda di channel Ali Bosku. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng dan jangan skip iklan untuk membantu membangunkan lagi channel Ali Bosku. Sekian daripada Ali Bosku. Assalamualaikum.